Okey, nampak dah ke? Cikgu dah share screen ke? Dah cikgu. Dah Hari tu kita buat sampai sini betul tak? Puan Syida dengan Puan Mastura. Yang ciri-ciri usahawan tu. Sampai sini kan? Ha. Okey, ni dah apa? Kamil yang apa? Kamil ni dah. Soalan B. Ni dah ke belum? Ni belum kan? Kan belum lagi kan? Okey, dah ke belum ni? Belum Boleh. cikgu. Belum. Okey, kita buat dulu soalan ni. Sementara tunggu kawan yang tak ada lagi tu. Okey, ni soalan kajian kes yang simple. Ni bahagian B lah. Okey, jadi kita buat sama-sama nanti. Okey, sebelum tu cikgu nak seorang baca. Emily tolong baca soalan ni boleh tak? Yang Boleh. boleh Kami merupakan pengurus di bahagian peladangan. Dia merupakan seorang yang tegas dan sentiasa memastikan pekerja mematuhi sepenuhnya arahan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Manakala Nisa pula merupakan pengurus di bahagian pemasaran. Dia merupakan seorang yang terlalu meletakkan sepenuh kepercayaan kepada orang bawahnya serta kerap tidak menghadiri mesyuarat yang memerlukan persetujuan daripadanya. Okey, terima kasih Emily. Okey, jadi soalan B ni adalah soalan tingkatan berapa? Kita kena mula kita nak buat soalan kita kena tahu bab mana dululah. Dan bab tingkatan berapa ni? Siapa tahu tingkatan berapa punya bab ni? Tingkatan 4. Okey, ni soalan tingkatan 4. Kita dah belajar tahun lepas ada 5 gaya kepimpinan. Okey, jadi dalam petikan ni ada apa? Dua orang lah. Okay, jadi soalan B1 Roman ni, apakah gaya kepimpinan yang dipraktiskan oleh Kamil dan Nisa? Okey, dua markah. Okey, boleh tak buat yang soalan B1 ni dulu? Semua ada apa? Kertas tak? Ada cikgu. Okey, semua buat dulu soalan B1. Cikgu bagi masa 5 minit sekejap lagi kita bincang lah. Kalau tak faham boleh tanya cikgu Okey, dah dapat jawapan tu?
Okey, siapa dah dapat jawapan dia? Kamil ni gaya kepimpinan apa? Nisa gaya kepimpinan apa? Okey, siapa nak cuba? Ada tak? Ada yang dah siap kah? Okey, ada dah siap dah. Mazarina dah siap Mazarina? Sekejap cikgu. Ya, Liz tanya apa tu? Kami seorang yang tegas lah ni. Dia bagi tahu dalam petikan ni. Cuma soalan satu Roman ni nak tahu dia gaya kepimpinan apa. Cikgu saya nak try boleh? Boleh? Sekejap. Dah tulis Saya, nak cakap ya. ataupun bagi apa nak hantar ni? Kalau saya tulis kat message boleh tak? Boleh. Okay.
Shikin dah. Sekejap lagi. Cikgu. Ya boleh. Oh, yang untuk yang satu Roman tu kan, yang tu yang gaya kepimpinan tu, yang macam autokratik, demokratik semua tu ke? Yelah. Tu bukan? Betul lah yang tu lah. Okay. Okay, kita tengok Dah salah. jawapan Shikin Okay, Kamil salah je, tak apa. Kamil adalah autokratik. Okay, betul. Nisa Nisa demokratik betul satu markah, dua markah lah dapat. Betul Shikin. Okay, bagus. Okay, cikgu. Sekejap Okay, semua dapat jawapan dia. Okay, bezakan kita kena buat apa? Jadual lah. Okay, jadi cara tulisnya. Sekejap Okay, kita insert table juga. Okay, 6 markah kena ada berapa perbezaan dia? 3. Okay, 3 Jadi kita kena buat 3 kotak lah sini. 3 pula, sekejap. Silap. Okay, Kamil. Okay, ni Nisa Okay, jadi kena buat apa 3 perbezaan lah. Kira ada 6 kotak ni, ada 6 apa, satu kotak ni satu markah Okay, jadi cikgu bagi masa dulu 5 minit. Okay, untuk awak semua cuba buat 2 roman Salah tak apa, nanti kita betulkan sama-sama lah. Okay, cuba tulis dulu. Nanti kita semak sama-sama Okay, boleh Alis? Itu perbezaan yang pertama lah kalau Alis nak tulis. Okay, dia punya Nisa ni macam mana pula? Shikin kenapa Shikin? Okay, siapa cuba bagi tahu cikgu
Okay, Yasmin nak tulis yang mana ni, Nisa tu untuk perbezaan yang mana? Yang sebab kalau Kamil tadi punya kuasa mutlak. Tu perbezaan yang pertama ke untuk Nisa tu? Okey, kalau perbezaan pertama tu dia apa? Kita kena tulis dia ni pemimpin otoriti ni apa? Kuasa mutlak. Maksudnya dia yang berkuasa lah. Okey, kalau ni Nisa pun kita kena bagi tahu demokratik tu jenis yang macam mana? Maksudnya dia letakkan sepenuh apa? Kita boleh tulis meletakkan sepenuh kepercayaan kepada orang bawahan. Yang pertama tadi lah. Sebab kalau Yasmin letak yang apa mengadakan sesi perbincangan tu, contoh Yasmin tulis dekat sini Kamil kan, mula kan. Sekejap kuasa mutlak, lepas tu dia kalau letak mengadakan sesi perbincangan dia tak kena lah. Tak menunjukkan perbezaan. Kalau kita ambil ini boleh kepada orang bawahannya. Ini boleh lah. Okay, Nisa mempunyai keyakinan terhadap orang lain. Kami menganggap diri sahajanya betul lah, boleh. Sekejap ya. Okay, menganggap diri sahajanya betul. Okay, ni boleh terima lah. Yang Ashkin tulis ni Okay, dia dapat sini satu markah. Satu markah lah ni. Sekarang kita dah ada 4 markah Okay, dari segi apa? Dari segi apa? Pekerja antara dua gaya kepimpinan ni, mana yang rasa pekerja dia rasa lebih motivasi kalau gaya kepimpinan Kamil ni? Dia punya pekerja ni lebih bermotivasi ke tak? Nisa pun sama. Kalau dia jenis yang demokratik, dia punya pekerja jadi lebih motivasi tak? Yang mana satu? Untuk mula untuk Kamil ni. Apa boleh bagi tahu cikgu? Kurang bermotivasi. Boleh? Yang mana? Yang Kamil tu kurang bermotivasi. Okay, betul. Kerja akan kurang bermotivasi lah. Cikgu, kalau kurang keyakinan boleh ke? Boleh. Lebih kurang sama lah ni. Okay, sekejap kita tengok buku form 4 sekejap. Sekejap kita tengok demokratik tadi kan. Okay, kalau autokratik dia yang apa? Kuasa mutlak tadi.
Okey, yang apa? Laissez-faire. Sekejap Okey, ni betul ke tadi? Apa? Siapa bagi tadi? Gaya kepimpinan untuk Nisa ni. Ashikin. Ashikin. Ya, cikgu. Okey, betul ke demokratik Itulah Demokrat. Saya pun keliru sama ada demokratik ataupun laissez-faire. Sebab demokratik ni dia apa? Sabut dia punya pekerja dia buat keputusan tapi pengurus dia dia bantu sekali. Ha. Kalau laissez-faire ni, kalau kita tengok laissez-faire, okey, maksudnya pemimpin tu dia bagi kebebasan sepenuhnya kepada subordinat. Okay, maksudnya, jadi jawapan kita ni sekarang, okey, Nisa ni laissez-faire, bukan demokratik ni, silap tadi. Okey, ni laissez-faire. Ada pembetulan Jadi laissez-faire ni apa? Nisa ni dia bagi nampak ni meletakkan sepenuh kepercayaan kepada orang bawahannya. Serta kerap tidak menghadiri mesyuarat. Maksudnya pekerja dia yang membuat keputusan semualah. Okey, kalau laissez-faire ni pekerja ni akan jadi apa? Kurang motivasi ke motivasi? Kurang motivasi. Okey, kalau jadi dah dua-dua kurang motivasi maksudnya tak ada beza lah ni. Ni persamaan lah ni. Jadi kita tak boleh lah letak sini Ni untuk persamaan kita boleh tulis lah. Okey, ada idea tak? Nak cari lagi satu perbezaan ni. Apa kita boleh tulis Okay, kalau idea dah ada jawapan boleh tulis kat mesej kat sini. Okay, ada yang dah dapat ke? Okey, proses kita boleh buat perbezaan untuk buat keputusan. Kalau autokratik macam mana? Untuk buat keputusan. Buat keputusan dengan lengkap. Okey, tak maksud cikgu. Siapa yang buat keputusan tu untuk gaya kepimpinan autokratik? Pemimpin. Okay, pemimpin selalu. Pemimpin. Okey, jadi proses kita boleh tulis proses buat keputusan. Proses membuat keputusan atas dirinya sendirilah. Dirinya sendiri Okey, kalau laissez-faire
proses buat keputusan. Okey, ni bukan tulisan. Okey, kurang tepat ya, Yasmin. Bukan lambat buat keputusan. Okey, jadi untuk Nisa ni siapa yang buat keputusan? Pekerja dia buat keputusan. Okey, macam mana kita nak buat ayat? Kita nak tulis. Proses membuat keputusan oleh pekerja. Okey, betul. Proses membuat keputusan. Okey, oleh pekerja lah. Kita boleh tulis pekerja atau orang bawahan Okey, dah semua dapat Ni satu markah ni. Okey, kita boleh tulis juga perbezaan antara tadi proses buat keputusan kan. Apa? Tanggungjawab. Kalau untuk Kamil, siapa yang bertanggungjawab untuk memberi tugasan ke apa? Memantau pekerja ke? Dirinya sendiri. Okey, jadi kita boleh tulis tanggungjawab sepenuhnya atas dirinya sendirilah. Boleh tulis. Kalau Nisa pula kita boleh tulis Tanggungjawab atas pekerja atau orang bawah. boleh. Jadi itulah jawapan dia. Tanggungjawab diserahkan kita boleh tulis tanggungjawab diserahkan kepada orang bawahan dia lah atau pekerja Jadi semua dah faham dah cara nak buat soalan yang apa perbezaan gaya kepimpinan lah. Boleh tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Senang tak soalan ni? Mungkin kalau ada soalan percubaan, soalan apa gaya kepimpinan ni mungkin ada masuk lah. Okey, jadi kita dah habis buat soalan nombor B tadi. Okey, jadi kita buat soalan ni soalan 6A. Jadi cikgu nak minta mana Alis, mana Alis? Ya, saya. Alis tolong baca petikan apa 6A ni Okey. Encik Hafiz telah mengambil alih perniagaan kambing bakar daripada ibunya. Perniagaan ini telah beroperasi lebih daripada 5 tahun. Beliau mendapati hasil jualan perniagaan meningkat tetapi dengan kadar yang perlahan. Encik Hafiz bimbang dengan keadaan ini. Kemasukan pesaing baru dikotiri akan menambahkan kejatuhan hasil jualan. Okey, ni soalan apa? Berkaitan ni soalan berkaitan dengan strategi. Okey, jadi nama pengusaha kambing, perniagaan kambing bakar ni nama dia Encik Hafiz lah. Okey, jadi soalan pertama, apakah strategi keusahawanan yang perlu diambil oleh Encik Hafiz? Adakah tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Okey, ni soalan tingkatan berapa? 5. Betul ke? Soalan tingkatan 5. 5 tadi tu? Soalan tingkatan 5? Tingkatan 5 bab 5. Strategi keusahawanan. Okey, tingkatan 4 betul. Ni soalan bab 5. Tingkatan 4 betul lah. Jadi kita tengok Encik Hafiz ni dia punya hasil jualan dia meningkat tapi kadar dia perlahan, tak laju lah. Jadi apa yang perlu kita buat nak bagi strategi usahawan tu boleh meningkatkan dia punya apa jualan tu dengan kadar yang lebih cepat. Okey, jadi untuk soalan 1 ni, okey, kita nak guna strategi apa? Okey, jadi kita tengok. Okey, ramai yang tak ingat lagi. Ni soalan tingkatan 5 strategi.
Dia kata 4. Dia tadi. Okey, ni Okey, kalau strategi yang A ni sesuai ke? Strategi berdasarkan sumber untuk memulakan perniagaan. Jadi Encik Afi tu dia dah dia dah lama memulakan perniagaan ke baru memulakan perniagaan? Dah lama. Dah lama. Okey, dah Lama. lama. Okey, jadi yang A ni tak sesuai lah. Kurang tepat lah yang ni. Ni untuk perniagaan yang apa baru. Okey, untuk strategi menembusi pasaran. Okey, ni sesuai tak? Sesuai. Sesuai. Sesuai, sekejap Strategi ni untuk menembus pasaran lampaukan Tak sesuai. Kejap. Okey, dia okey kita tengok tengok soalan tu balik. Sekejap Okey, jadi dia tak nak, dia bukan nak kembangkan dia punya perniagaan tu sampai apa ke tempat lain, cuma dia nak tingkatkan jualan dia. Okey, jadi untuk yang kedua ni kita tak boleh nak guna strategi ni. Okey, ni tak sesuai B ni. Okey, yang C perkembangan. Okey, jadi Encik Hafiz tu dia nak tingkatkan kualiti ke tak? Ada dalam tu ada bagi tahu ke? Yang C ni sesuai ke? Strategi perkembangan. Tak sesuai. Okey, kurang sesuai Okey, jadi kita tengok. Okey, D. Okey, strategi ini merupakan strategi yang harus dilakukan oleh usahawan bagi mengekalkan barang atau perkhidmatan di pasaran. Usahawan perlu meningkatkan kualiti produk dengan memastikan aktiviti penyelidikan dan pembangunan produk sentiasa dilakukan. Hal ini kerana cita rasa pelanggan sentiasa berubah dan usahawan perlu peka dengan perubahan trend semasa. Okay, bagi memastikan produk terus berada di pasaran, usahawan perlu mencari pasaran pelanggan baharu. Okey, jadi Encik Hafiz sesuai yang ni lah. Strategi pengekalan jadi dia kat sini. Okey, jualan dia tu untung dia memang ada, cuma dia nak tingkatkan lagi lah. Jadi cara yang terbaik kita gunakan strategi pengekalan. Okey, dengan apa? Encik Hafiz dia kena mencari pasaran pelanggan baharu lah. Dia tak boleh bergantung dengan pelanggan tetap dia tu. Maksud mungkin pelanggan tetap dia tu apa? Dia tak ramai sangat Jadi dia kena cari yang baru jugalah sebabnya ada kemasukan pesaing baru. Okay, dikhawatiri menambahkan kejatuhan hasil jualan. Okay, jadi mungkin ada pesaing baru kat situ. Jadi dengan cara lain dia guna strategi pengekalan lah. Jadi kita boleh tulis kat sini cara tulis dia. Okey, ambil balik dia punya apa? Ni mukadimah dia lah. Strategi usahawan perlu diambil oleh Encik Hafiz adalah strategi pengekalan. Ini satu markah Okey, ni point lah terus. Okey, dia punya huraian dia.
Okey, ada soalan jawapan dia kita ambil bulat-bulat, ada bulat-bulat ambil kat sini kan. Okey, ada soalan yang kita kena ambil daripada apa? Daripada buku nota lah. Jadi untuk yang situasi yang ni, okey, cuma petikan ni dia nak tahu strategi apa yang kita guna. Jadi kita kena huraikan strategi pengekalan tu. Okey, siapa boleh apa? Ni baru 1 markah. Jadi 5 markah kan? Okey, jadi kena ada berapa huraian kat sini? 4. Okey, 4. Cuba tolong cikgu carikan 4 tu. Okey, boleh tulis kat mesej kat sini lah. Senang cikgu copy paste je. Tak apa, seorang satu bagi satu apa? Jawapan pun tak apa. Tulis kat sini. Okey, mengekalkan barang atau perkhidmatan di pasaran. Okey, tu Yasmin ambil dekat okey, ni belum lagi ni. Yasmin strategi ni merupakan strategi harus ni dia punya penjelasan tentang apa? Strategi pengekalan tu. Dia punya ciri-ciri strategi pengekalan tu. Okey, ni kita Yasmin punya cikgu tak boleh nak tulis. Okey, ni boleh. Emily tulis ni. Cik Afif mencari pasaran pelanggan baharu. Ni boleh lah. Sekejap Okey, Cik Afif perlu mencari pasaran pelanggan baharu. Okey, lagi apa dia? Yang kita boleh tulis. Okey, merangsang pengguna sedia ada. Okey, betul. Okey, lagi ada lagi tak? Lagi 2 lagi. Okey, betul. Aida meningkatkan kualiti produk. Okey, kita tulis bukan kita tulis ni lah. Kualiti apa? Kami bakar ada. Okey, ada lagi tak? Lagi satu. Okey, boleh sikit ni. Mewujudkan penggunaan dan keistimewaan baharu pada produk lah. Okey, dah dapat 5 markah Dah semua dapat jawapan dia? Okey, bagus. Okey, jadi soalan nombor 2. Okey, mengapakah pembentukan strategi sangat penting kepada pembentukan strategi apa ni? Ulang balik ni. Sekejap. Kejap. Soalan dia ni kepada Encik Hafiz.
Ada perniagaan bakar kambing bakar. Okay, jadi ni mukadimah dia ni. Okay, kepentingan pembentukan strategi. Mengapa dia penting kepada perniagaan kambing bakar ni? Okay, jadi 5 markah kena bagi 5 apa ni? Okay, siapa boleh tolong carikan jawapan 5 kenapa kena ada pembentukan strategi ni? Sebab apa? Okay, jadi bagi 5. Okay, betul. Mazarina. Kejap. Okay, murah risiko kegagalan. Okay, lagi ada tak? Okay, betul ni. Menentukan arah perkembangan. Okay, betul. Menggambling sumber secara berkesan. Ini merealisasikan idea dan wawasan. Ada 4 dah. Okay, lagi satu ada tak? Okay, apa dia lagi satu ni? Lagi satu markah lagi. Okay, siapa boleh carikan lagi satu jawapan lagi, apa dia? Okay, ini betul lah. Alhamdulillah tadi bagus. Okay. Okay, jadi pembentukan strategi untuk memastikan jangka hayat perniagaan secara berterusan betul. Okay, dapat 5 dah 5 markah ni. Okay, B. Okay, ni 6 markah Kita rangka unsur persekitaran dalaman yang mempengaruhi operasi perniagaan kambing bakar. Okay, ni soalan tingkatan berapa? Ingat tak? Tingkatan 4. Okay, betul. Tingkatan 4 Tengok dia buat berapa. Sekejap Dia dalaman kan. Bab 5 Okay, dalaman kita tengok ada 4. Jadi cikgu nak ingatkan balik. Okay, ada 4. Yang pertama sumber manusia. Yang kedua struktur organisasi. Yang ketiga kewangan. Yang keempat penyelidikan dan pembangunan. Jadi kalau ada 6 markah ni, kena ada berapa fakta? 3. 3 Okay, jadi kita ambil lah. Ada 4 kan. Pilih apa? Kita ambil 3 lah. Jadi kalau terangkan, perlu tak ada apa mukadimah kena tulis tak? Hari tu cikgu ajar. Kita kena tulis mukadimah ke tak? Kena. Betul ke, Mazharina? Saya tengok nota yang cikgu bagi. Nota? Rasa tak ada tu. Sekejap cikgu check balik Nota yang mana? PowerPoint ke mana?
cikgu ada bagi semua kata tugas dekat dalam tu. Lepas yang cara jawab peta 1 tu. PowerPoint kan? Sekejap Okay, kita tengok balik Okay, jadi nampak ni tak ada terus fakta terus lah. Jadi mukadimah kita tak perlu tulis. Kita terus tulis, ambil apa, fakta dia semua manusia kan. Terus tulis dia punya huraian dia. Ni satu markah lah. Okay, kita ambil apa, contoh kewangan. Sekejap. Kita ambil yang simple-simple. Okay, penyelidikan dan pembangunan. Okay, ni siap fakta ni satu markah lah ni. Okay, semua manusia, siapa boleh huraikan? Untuk sumber manusia. Boleh tulis kat sini Okay, jadi setiap huraian tu apa, wajib ada nama orang lah. Okay, kita boleh tulis apa kat semua manusia ni? Okay, kalau sumber manusia, dia ada kaitan dengan siapa? Peluang pekerjaan. Okay, dia berkaitan dengan ada pekerjaan lah. Okay, jadi kita boleh tulis kat sini, Encik Hafiz perlu, bukan dia beri peluang, dia nak sekarang ni semua manusia dia kena ambil lah. Sebab dia nak perniagaan yang maju kan. Dia bukan beri peluang, dia terus ambil pekerja. Jadi kita tulis perlu mengambil pekerja yang apa? Kita nak tulis sini. Bertanggungjawab. Okay, memang bertanggungjawab lah. Jadi setiap pekerja tu kena ada apa? Memang dia ada tanggungjawab, tapi kalau tak ada kemahiran, boleh dia boleh bekerja ke? Setakat dia ada tanggungjawab tu. Jadi pekerja tu yang Encik Hafiz nak ambil tu, dia kena ada apa kat diri pekerja tu? Pengetahuan. Okey, betul. Mengambil pekerja yang pengetahuan dia tinggi lah. Dan berkemahiran. Kalau tak ada pengetahuan tinggi, tak ada kemahiran, macam mana nak memajukan apa? Perniagaan kambing bakar dia kan? Okey, ni dapatlah satu markah Okey, kewangan pula. Kita boleh tulis, jangan tulis kewangan ni balik lah. Encik Hafiz perlu menyediakan belanjaan tunai untuk mengalir. Okey, boleh. Sikit ni boleh. Cara ambil jawapan ni lah. Okey, ni betul Jadi Encik Hafiz dia kena sediakan belanjawan tunai untuk dia kawal duit keluar masuk lah. Supaya tidak berlaku pembaziran. Betul sikit. Okey, penyelidikan dan pembangunan. Ni pasal apa ni?
Okay, siapa boleh tulis kan? Okay, betul Ashikin. Inovasi produk lah. Okay, jadi macam mana kita nak buat ayat dia? Bagi inovasi produk tu ayat tak lengkap. Jadi kita nak lengkapkan ayat dia panjang sikit. Produk tu kita gantikan dengan apa? Kalau kita tulis kat sini kambing bakar lah. Okay. Boleh tolong cikgu tak tulis apa? Huraian dia. Jawapan yang lengkap lah. Okay, siapa boleh tulis ni? Siapa ada nak cuba? Okay, Encik Hafiz perlu. Okay, ni boleh Perlu mengeluarkan resepi kambing bakar yang baharu di pasaran. Boleh lah ni. Okay dah, semua dapat jawapan dia. Okay, lepas ni kita akan buat soalan bahagian C. Soalan kajian kes Okay, untuk penyelidikan ni kita boleh tulis Encik Hafiz boleh buat pembaharuan produk kambing bakarnya untuk meningkatkan kualiti produk lah. Tu pun boleh jugalah kita tulis Okay, kita tengok soalan D Soalan D ni pernah buat tak? Ni soalan kebat. Okay, berkaitan dengan apa? Kewangan lah. Okay, jadi ni soalan tingkatan 5 ni. Okay, tak pernah buat soalan ni kan? Tak. Okay, jadi ni baru pernah buat lah. Okay, jadi kita buat sama-sama. Mana tahu ada exam nanti soalan ni masuk kan. Okay, Encik Fadli mempunyai 3 idea perniagaan yang boleh dilaksanakan. Okay, butiran adalah seperti berikut. Okay, siapa nak tolong baca ni? Sekejap. Fatin Fakihah ada? Fatin Fakihah. Fatin ada ke Fatin? Mat Osak. Aida ada? Aida cikgu. Aida tolong bacakan jadual ni Okay. Keperluan modal projek. Idea perniagaan A RM100. Idea perniagaan B RM50. Idea perniagaan C RM30. RM30,000. RM100,000, RM50,000, RM30,000. Sumber kewangan yang ada
Perniagaan A RM50,000, perniagaan B RM50,000, perniagaan C RM50,000. Jangkaan pulangan perniagaan A 60%, perniagaan B 40%, perniagaan C 20%. Okey, terima kasih Aida. Okey, jadi kita kena cadangkan kepada Encik Fadli ni. Okey, kita kena cadangkan kepada Encik Fadli. Okey, idea perniagaan yang manakah perlu kita pilih lah. Sama ada perniagaan A ke B ke C. Okey, jadi 5 markah kena ada 5 huraian lah. Okey, jadi kita kena pilih yang paling terbaik. Kita tak boleh pilih salah kat sini. Okey, agak-agak mana yang idea yang perniagaan yang paling baik yang patut Encik Fadli pilih? Siapa tahu? Idea A. Okey. Okey, kalau A ni keperluan modal dia RM100,000. Jadi kat dalam tangan Encik Fadli ni ada RM50,000 je. Jadi cukup tak? Tak cukup. Tak cukup. Jadi kalau tak cukup, Encik Fadli kena buat apa? Buat pinjaman. Okey, dia kena buat pinjaman lah. Baru boleh dia gunakan idea perniagaan A ni. Okey, patutkah kita pilih idea perniagaan A ni? Sebab kita kena keluarkan modal lagi. Tak. Okey, jadi tak patut lah. Jadi kita tak boleh nak pilih idea perniagaan A lah. Walaupun dia bagi pulangan banyak kan, jadi kita kena pinjam duit. Jadi itu merugikan kita lah. Jadi kalau B pula, siapa boleh bagi antara B dengan C mana? C, cikgu C. Okey, kalau C keperluan modal dia RM30,000. Okey, semua ada RM50,000. Okey, kita tengok jangkaan pulangan dia 20%. Okey, banyak ke sikit tu? Nampak sikit. Okey, nampak macam tak sesuai sebab sikit sangat 20%, walaupun kita ada baki lagi RM20,000 kan. Sebab kita gunakan RM30,000 je. Okey, jadi kalau B sesuai tak? Yang paling Sesuai. Jadi yang paling B ni paling sesuai lah. Keperluan modal dia RM50,000, kita ada duit RM50,000. Lepas tu jangkaan dia, keuntungannya dapat 40%. Lagi tinggi lah daripada apa? C kan, ni lagi berganda lagi. Dia boleh cover balik dia punya apa? Modal tu lah. Okey, jadi kita kena tulis. Kita tulis kat sini. Okey, Encik Fadli. Okey, Encik Fadli perlu memilih idea perniagaan B ni dah dapat 1 markah. Okey, jadi huraian ni kita tulis lagi 4 lah. Okey, siapa boleh tolong tuliskan bagi 4 huraian kenapa kita kena pilih idea perniagaan B ni? Kena bagi sebab. Okey, ni kita fikir apa? Logik lah. Kita punya apa? Ni soalan kebat tak perlu tengok buku tak apa. Kenapa kita pilih idea perniagaan B ni? Jangkaan pulangan dia tinggi. Okey, boleh. Jangkaan pulangan yang tinggi. Tinggi 1 markah lah. Okey, lagi. Okey, ini modal yang cukup. Betul. Ini modal yang cukup 1 markah.
Okay, lagi apa boleh kita tulis? Okay, lagi 2 lagi. Okay, betul tidak perlu membuat pinjaman lah. Okay, ini satu markah Okay, ada lagi nak tambah tak? Okay, kita boleh tulis tidak apa perlu mencari sumber kewangan tambahan Okay, ni dah cukup 5 lah. Okay, dah dapat jawapan boleh buat tak soalan kalau keluar macam ni? Ni soalan ni berdasarkan apa jadual lah kita punya jawapan tu. Okay, ada apa-apa nak tanya ke sampai sini? Tak ada. Okay, jadi kita sambung buat soalan paling last Okay, ni soalan ni pernah buat tak soalan ni? Pernah ke tak? Pernah. Soalan ni pernah buat masa cikgu bagi ujian hari tu. Ni soalan kajian kes yang panjang Okay, jadi kita tak bincang lagi soalan ni kan? Betul tak? Tak bincang lagi. Belum lagi Okay, jadi untuk kita apa? Kita sekejap Emily boleh tolong bacakan petikan yang pertama ni? Boleh je. Encik Zuhairi merupakan bekas kaki tangan awam yang menceburi perniagaan ternakan udang kara. Beliau berjinak-jinak menternak udang kara pada 2013 selepas mengikuti kursus-kursus yang dianjurkan oleh agensi kerajaan. Bagi memulakan perniagaan, beliau telah mendapat suntikan modal oleh kerajaan. Selain mengusahakan peternakan udang kara, beliau turut membuka sebuah restoran di lokasi yang sama bagi memberi peluang orang ramai menikmati udang kara segar. Beliau menggunakan konsep restoran di kawasan peternakan supaya pelanggan boleh memilih udang kara yang dimaukan dan memasak mengikut menu yang diminta oleh pelanggan. Beliau mengenakan harga yang agak tinggi kepada pelanggannya. Kedua-dua perniagaannya mendapat sambutan yang menggalakkan dari masyarakat setempat. Okay, terima kasih Emily. Okay, jadi Encik Zuhairi ni dia jual apa ni? Udang kara. Dia jual udang kara. Okay, jadi dia dapat bantuan daripada kerajaan lah. Ni suntikan modal. Okay, ni untuk pelanggan yang pertama ni. Dia menceritakan pasal dia bekas kaki tangan awam, lepas tu dia menceburi bidang ternakan udang kara lah. Okay, jadi pelanggan kedua. Okay, Ashiken boleh tolong bacakan pelanggan 2 Okay. Peningkatan permintaan yang tinggi di restoran menyebabkan Encik Zuhairi tidak mampu memenuhi kehendak pelanggan. Beliau mengajak rakannya Encik Adli untuk menjadi rakan kongsi perniagaannya. Beliau mendaftarkan Encik Adli sebagai rakan kongsi. Perniagaan semakin meningkat secara berterusan sehingga mendapat keuntungan yang lumayan. Okay, terima kasih Ashiken. Jadi pelanggan 2 ni ada kaitan dengan bab tingkatan berapa agak-agak? Siapa tahu?
Tingkatan 5 punya cikgu. Okey, betul. Tingkatan 5 ada sebab ada perkongsian kat sini. Okey, nanti ada soalan dia. Okey, perenggan ketiga. Jadi soalan kajian kes ni, setiap perenggan ni dia lain-lain bab lah. Jadi kita kena kenal pastilah. Okey, jadi kita tengok perenggan ketiga pula. Apa ni? Alis, ayo Alis. Cikgu. Alis baca perenggan 3 Okey. Dalam masa yang sama, beliau menghadapi masalah dengan beberapa orang pekerjanya. Antara masalah yang dihadapi ialah pekerja menuntut kenaikan gaji. Selain itu, mereka terpaksa bekerja lebih masa tanpa dibayar elang tambahan dan bekerja pada cuti umum. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pekerja terhadap Encik Zuhairi. Okey, terima kasih Alis. Okey, jadi untuk perenggan 3 ni agak-agak ada kaitan dengan bab yang mana? Bab tingkatan berapa ni? Siapa boleh kenal pasti? Jadi majikan ni dia ada masalah dengan pekerja dia sampai dia apa? Tak bayar ni lah allowance tambahan. Walaupun cuti umum pun tak bayar juga. Okay, agak-agak tingkatan bab apa yang terlibat kat perenggan 3 ni? Siapa dapat kenal pasti? Okay, siapa dapat kenal pasti perenggan 3 ni? Bab apa yang apa? Bab tingkatan mana yang terlibat? Tingkatan 4 juga cikgu. Okay, betul. Tingkatan 4 ya. Okay, dia ada bab yang terlibat etika lah. Etika usahawan. Bab 4. Ni bab 4 betul. Okay, jadi kita tengok soalan kat bawah ni. Berdasarkan kes tersebut, jawab soalan berikut. Okay, apakah jenis saluran agihan produk yang dipraktik di dalam konsep perniagaan Cik Zuhairi? Okay, jadi jenis saluran agihan. Okay, bab tingkatan berapa ni? Okay, siapa tahu? Okay, ingat tak ni tingkatan berapa ni? Saluran agihan ni. Cikgu cari lah. Ni Okay, ni Okay, dia ada ni saluran. Kalau dalam soalan tu dia tulis saluran agihan kan. Okay, dia sama maksud dengan saluran pengedaran lah.
Ni soalan tingkatan 5 Okey, bab 2. Okey, agak-agak dia saluran agihan yang mana satu? Kalau kita tengok dekat buku teks tingkatan 5 ni. Okey, jadi Encik Zuhairi ni kalau kita tengok dia jual. Okey, sebab dia pengusaha, dia buka restoran kan. Okey, lepas tu dia ternak udang kara. Okey, lepas tu dia terus jual dekat ni orang ramai. Okey, jadi dia saluran agihan yang mana satu? Siapa tahu? Yang pertama. Okey, betul yang ni lah. Pengeluar pengguna Okey, jadi jawapan dia okey, kita boleh tulis macam ni lah. Okey, dia 2 markah Okey, ni soalan 2 markah. Sekejap. Apa tadi? Sekejap. Okey, pengeluar. Okey, anak panah. Pengguna. Macam ni lah. Buat anak panah je. Ni dapat satu markah. Lepas tu aku kena tulis keterangan lah. Okey, Encik Zuhairi. Okey, kita boleh, kalau kita tulis ayat macam mana? Encik Zuhairi siapa boleh tuliskan jawapan dia. Nak dapatkan satu markah lagi. Apa, salah tak apa, cuba je tulis kat sini. Okey, ada nak cuba tak? Ni soalan A. Kalau kita ni cikgu buat apa, carta alih kan. Kalau kita nak buat ayat dia macam mana? Berdasarkan situasi yang ni lah. Okey, cuba tulis jawapan dia Okey, mengeluarkan produk okey, boleh terima. Jadi untuk ayat yang lebih cantik, kita tulis simple je. Encik Zuhairi menjual terus udang kara kepada pelanggan. Tu je. Dah dapat markah dah. Dah semua dapat jawapan dia. Cuma cikgu nak tulis ayat ni yang menunjukkan pengeluar kepada pengguna ni. Jadi kalau Emily tulis ni membekal terangkan sendiri tapi tak ada kaitan dengan ni lagi lah.
Okay, boleh faham sampai sini? Okay, boleh ada apa-apa nak tanya tak? Okay, cikgu mute jadi. Okay, silap. Okay, semua faham Faham. Okay, Encik kita kena tulis berdasarkan carta yang ahli yang cikgu tulis ni. Okay, yang menunjukkan pengeluar tu kepada pengguna. Jadi kita tulis Cik Zuhairi menjual terus udang kara kepada pelanggannya. Kalau macam Emily ni, dia membekalkan udang kara di restoran dari ternakannya sendiri. Jadi tak ada kaitan dengan serta ahli ni lah. Boleh? Okay, Boleh cikgu. boleh Okay, jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, B. Terangkan agensi yang sesuai untuk membantu Encik Zuhairi dalam perniagaan ini. Agensi yang sesuai. Okay, jadi agensi ni tak kisahlah dia kerajaan ke ataupun apa. Bukan kerajaan pun boleh bantulah. Okay, jadi kita tengok jawapan Ni soalan tingkatan berapa ni? Untuk 4. Okay, ni tingkatan 4. Okay, jadi tanpa buang masa kita tengok jawapannya terus Okay, ni jawapan tadi tu lah. Jadi kena tulis mukadimah dia, lepas tu carta ahli dia. Ni lah keterangan dia. Menjual terus udang kara kepada pelanggannya lah. Pelanggan menempah terus makanan di restorannya. Ada yang tulis ke tadi? Ni semua bekal lah. Okay, okay, B Okay, terangkan agensi sesuai untuk membantu Encik Zuhairi dalam perniagaan ini. Okay, jadi Encik Zuhairi ni dia peternakan udang kara kan. Jadi dia agensi yang terlibat yang ni lah. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Okay, kita tulis kalau terangkan okay, tak ada mukadimah lah. Terus je fakta dia. Kita ambil agensi yang terlibat LKIM, lepas tu fungsi LKIM ni lah, bantuan agensi ini menternak dan memasarkan produk laut. Okay, 2 markah sini, 1 markah, 1 markah lah. Okay, Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Okay, teknik menternak dan pembiayaan ternakan. 2 markah. Okay, MARA pun boleh Okay, khusus pembangunan atau peningkatan usahawan. Okay, kalau ada agensi lain pun boleh. Okay, kalau agensi lain apa yang boleh kita tulis? Yang boleh bantu Encik Zuhairi dalam perniagaan dia. Selain 3 ni. Ada tak lagi yang lain? Siapa agensi apa yang boleh bantu Encik Zuhairi? Ada tak? Siapa boleh tolong cikgu jawapan selain daripada agensi 3 ni? Ada lagi tak?
Kalau Mardi boleh cik. Boleh. Mardi pasal apa penyelidikan dan pembangunan. Okay, jadi Encik Zahiri boleh gunakan agensi Mardi tu untuk meningkatkan kualiti apa udangkara dia lah. Okay, Mardi boleh. Okay, lain ada tak? Selain Mardi ada lain ke? Cikgu, kalau siring boleh ke? Okay, Sirim. Dia berkaitan apa Sirim? Pemindahan teknologi. Okay, boleh. Sirim boleh juga. Okay, tu kalau ada lain pun boleh letak lah. Okey, kita tengok soalan C ya. Apakah unsur campuran pemasaran yang digunakan oleh Encik Zuhairi? Jadi ni soalan tingkatan 5. Okay, unsur campuran ya. Kita tengok. Sekejap campuran. Ni Okey, campuran dia berkaitan dengan campuran pemasaran yang ni Okey, dia ada 4 ni, produk, penentuan harga, promosi, pengedaran. Okey, jadi kalau kita tengok perenggan ni, perenggan dia kat perenggan pertama ni. Okey, jadi unsur campuran mana Encik Zuhairi gunakan? Siapa tahu? Antara 4 ni. Penentuan harga. Okey, betul. Ni penentuan harga. Yang mana ayat yang mana yang menunjukkan dia penentuan harga tu? Emily ada ni. Ya. Yang mana? Ayat yang mana? Yang dia kata mengenakan harga yang agak tinggi kepada pelanggannya. Okey, betul yang ni lah. Sebab dia mengenakan harga tinggi, sebabnya orang lain tak ada jual, dia boleh kenakan harga yang tinggi lah. Sebab dia tak ada pesaing lain kan. Kalau dekat kawasan dia, jadi dia lah seorang je yang pengusaha udangkara kat situ. Jadi kita tulis unsur campuran pemasaran digunakan oleh Encik Zuhairi adalah penentuan harga. Satu markah Okey, lepas tu kita huraikan lah. Okey, 5 markah kena bagi 4 huraian Okay, kita tulis permintaan yang tinggi terhadap udangkara boleh membolehkan beliau meletakkan harga yang tinggi. Satu markah. Okey, bergantung kepada kos purata dan jumlah keuntungan yang dikehendaki. Okey, itu kedua. Ni kan Encik Zuhairi tidak mempunyai pesaing kerana hanya dia mengusaha restoran di lokasi peternakan udangkara milik Encik Zuhairi. Maksudnya tak ada pesaing lain lah. Dia seorang je ada kat situ. Okey, masyarakat telah sedia maklum harga udangkara yang tinggi di pasaran. Jadi pelanggan pun tak kisah. Walaupun harga tinggi pun dia akan beli. Macam durian lah. Walaupun harga tinggi ada juga yang beli kan. Okey, mempunyai peluang pasaran yang tinggi kerana kelainan konsep perniagaan iaitu membuka restoran di kawasan peternakan udangkara. Okey, semua dapat jawapan dia? Ada apa-apa nak tanya tak? Faham tak setakat ni? Faham. Okey, faham Jadi kita teruskan. Okey, soalan kedua, mengapakah Encik Zuhairi memilih jenis pemilikan perniagaan tersebut? Okey, ni kita tengok perenggan nombor 2. Okey,
Cik Zuhairi ni dia mengajak rakannya Encik Adli untuk menjadi rakan kongsi perniagaannya. Beliau mendaftar Encik Adli sebagai rakan kongsi. Okay, jadi kita tengok sebab apa dia pilih. Okay, ini Okay, jadi kita kena bagi tahu kelebihan apa kat sini. Soalan D ni. Kelebihan perkongsian. Okay, kita kena bagi kelebihan perkongsian lah. 6 markah maksud kena ada 6 huraian Okay, jadi soalan kalau ada fakta tu kita kena buat ayat. Lepas tu huraian dia kena buat ayat jugalah. Okay, jadi kita tengok kalau dalam buku teks. Ni soalan bab 1 kan. Okay, kita tengok perkongsian Okay, inilah. Okay, kita fakta ni kita buat dalam ayat Okay, penubuhan perniagaan mudah ditubuhkan. Okay, lepas tu kita boleh tulis cara dan proses pendaftaran perniagaan juga mudah. Tu dia punya huraian lah untuk mudah ditubuhkan. Okay, dapat mengumpulkan modal yang lebih banyak. Jadi huraian ni kita boleh ambil ni lah. Apabila rakan kongsi ramai, modal akan jadi lebih besar lah. Okay, jadi kita tulis sampai 6 ayat lah, 6 huraian. Kalau kata tugas mengapakah ni. Okay, ni boleh soalan ni punya jawapannya. Boleh. Okay, boleh Jadi yang penting jangan dia punya jawapan dia kena buat ayat yang lengkap lah. Okay, soalan E. Apakah perlu dilakukan oleh Encik Zuhairi untuk mengatasi masalah dengan pekerjanya? Okay, ni perenggan yang mana yang terlibat? Yang ketiga. Okay, ketiga sebabnya Encik Zuhairi ni dia tak bayar orang pekerja dia lebih masa dia tak bayar. Lepas tu cuti umum pun dia tak bayar juga. Okay, jadi kita tengok soalan dia. Mana tadi? Okay, apakah perlu dilakukan oleh Encik Zuhairi untuk mengatasi masalah pekerjanya? Okay, jadi ni soalan bab mana? Ni bukan soalan etika lagi yang E ni. Jangan keliru. Soalan E. Dia bab tingkatan 4 Okay, mengatasi. Kalau tengok soalan tingkatan 4. Okay, ni mengatasi konflik. Okay, jadi apakah perlu dilakukan oleh Encik Zuhairi untuk mengatasi masalah dengan pekerjanya? Okay, jadi kita ambil mukadimah dia. Pekerja yang perlu dilakukan oleh Encik Zuhairi untuk mengatasi masalah dengan pekerjanya. Yang pertama, bersemuka dengan pekerja. Okay, berbincang secara terbuka. Yang ketiga, mencari jalan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, mewujudkan matlamat bersama antara majikan dan pekerja. Jadi 3 markah lah. Okay, ni senang tak soalan E ni? Okay,
soalan ni tak semestinya sebab hari tu ujian hari tu ramai yang pergi ambil dekat apa? Dekat petikan ni. Ha, petikan apa? Kat sini lah. Tak semestinya jawapan dia ada bulat-bulat kat sini. Ada jawapan yang tak ada lah. Yang kita kena fikir sendiri Okey, ni E. Okey, soalan yang paling last sekali. Okey, bagaimanakah Encik Suhairi sebagai majikan dapat menjalankan tanggungjawab terhadap pekerjanya? Okey, ni etika keusahawanan terhadap pekerja lah. Okey, untuk soalan last ni, siapa boleh bacakan jawapan dia? Sekejap. Okey, Alia Amira ada ke? Hello, cikgu dengar tak? Dengar. Alia tolong bacakan jawapan dia untuk last kelas kita ni. Encik Zuhairi sebagai majikan dapat menjalankan tanggungjawabnya terhadap pekerjanya adalah dengan menjaga hak-hak pekerja. Pekerja berhak mendapat cuti umum. Pekerja mesti dibayar allowance bekerja lebih masa. Sekiranya bekerja pada hari cuti umum, pekerja layak mendapat bayaran secara berganda. Okey, terima kasih Alia. Okey, jadi ni soalan etika. Ni kita kena jaga hak-hak pekerja lah. Encik Suhairi ni kena lakukan Lepas tu pekerja berhak mendapat cuti umum. Jadi dia tulis kat sini dia tulis mereka terpaksa bekerja lebih masa tanpa dibayar allowance tambahan dan bekerja pada cuti umum. Jadi kita tulis yang sebaliknya lah. Yang sebaliknya kita tulis pekerja berhak mendapat cuti umum, pekerja mesti dibayar allowance bekerja lebih masa. Itu jawapan lah. Okey, lepas tu kalau dia kerja pada hari cuti umum tu bayaran kena 2 kali ganda lah. Ataupun 3 kali ganda ke. Ikut apa syarikat lah. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Sampai sini. Tak ada Jadi cikgu ucapkan terima kasih yang hadir untuk kelas hari ni. Jadi cikgu janji apa? Bila dah habis ni cikgu bagi nota ni semua kan. Cikgu akan share kat dalam grup nota semua ni untuk jadikan panduan untuk apa? Jawab SPM lah. Boleh jadi Boleh cikgu. cikgu doakan semua dapat A+ lah dalam subjek PKU ni SPM Amin. Okey, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.